oh kalau minum arak tu, kenapa tak ada fatwa haram minum arak tu? Tak payah fatwa. Itu memang dah confirm benda-benda macam tu haram. Tetapi kalau kita fikir untuk nak membawa kebaikan yang besar kepada ummah dan masyarakat di sekeliling kita, kita kena berfikir banyak kali. Bukan hanya fikir satu step. Itu bukan mudah. Kita ramai ni bila kita tak berada dalam position tu, sometimes kita cakap tu kita rasa macam mudah benda tu dibuat. Tapi bila kita berada di position tu, kita akan berhadapan banyak dengan benda-benda yang kita sendiri tak bersetuju. Yang mana kita kadang-kadang terpaksa buat kerana memikirkan satu maslahat yang lebih besar di sebaliknya. Itu tak semua orang boleh buat. Kalau kita nak fikirkan kita nak selamat, maka lebih baik kita tak duduk di position tersebut, dan kita tak buatlah kerja-kerja tu. Kita buat amal ibadah kita sendiri, kita fikirkan keselamatan kita sendiri. Tapi kalau kita rasa kita nak bawa kebaikan kepada ummah, mau tak mau mesti ada dia punya, akan ada implikasi dia. Mesti akan ada cabaran-cabaran yang perlu kita lalui, sama ada kita boleh ataupun tidak. Itu terpulang kepada kita nak pilih. Itu orang kata bukan, kalau kita relate dengan isu semasa, bukan mudah. Kalau kita nak berada di position seperti mufti itu sekarang, bukan mudah. Kita rasa macam, kalau dia jadi mufti, dia boleh, senang lah, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, terus buat macam ni. Tak. Banyak aspek-aspek yang perlu kita pertimbang tara. Sebab tu Sahib Samah, bakal mantan mufti nanti, dia pun pernah pesan. Dia pesan kepada kami kata-kata Al-Qarafi. Dia kata ada kala ketikanya, kalau ada orang datang meminta fatwa kepada kamu, janganlah kamu jumut dengan apa yang tertulis di kitab-kitab semata-mata. Kadang-kadang kita bila tengok kitab, kita baca yang tu terus kita nak apply pada orang yang hadir. Sedangkan mufti itu sendiri dia perlu menjadi seorang yang ada hikmahnya. Dia akan melihat di sebaliknya. Maka kadang-kadang dia tidak jumut dengan apa yang dibaca di atas sutur, di atas teks-teks semata-mata. Tetapi dia akan melangkaui benda tersebut. Dan ada kalanya dia akan berhadapan dengan situasi yang sukar. Tetapi kerana nak satu maslahat itu dapat, ummah mendapat maslahat tersebut, ada benda yang terpaksa dilanggar, ada benda yang terpaksa dikorbankan. So sejauh mana kita sanggup berkorban, itu persoalannya lah. Kalau kita nak selamat, tak payahlah. Itu senang. Kita tak payah terlibat dengan masyarakat. Kita tak perlu ada tanggungjawab tu, burden tu is not easy. Sama orang bila dia melihat jawatan mufti, dia akan rasa macam tak apa, asalkan dia alim jadilah mufti. Rupanya mufti zaman sekarang ni bukan sekadar tu. Bukan sekadar untuk nak menjawab persoalan-persoalan masyarakat, tetapi banyak di zaman yang di mana masyarakat banyak lagi jauh daripada agama. Macam mana kita nak peranan kita untuk nak mendekatkan mereka dengan agama, macam mana kita nak bawa mereka ini mesra. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang tak perasan, kan? Nak bina antara jambatan, antara institusi fatwa. Hari ni saya tulis pasal jambatan. Antara, misal kata, nak bina jambatan antara orang agama dengan, misal kata, badan-badan hiburan. Kami kena bash tengok movie tu. Tapi bukan kerana kita nak tengok TV. Waktu mufti masa tengok tu sakit belakang dia tengok-tengok macam tu kan. Tapi kerana satu maslahat yang kita tengok, untuk nak bagi orang-orang seperti ni yang mungkin kita rasakan mereka masih jauh daripada agama ni, supaya dia tak rasa jauh, tak terasa tersisih ataupun terasing daripada dunia ni. At least kalau ada apa-apa isu, bila mana mereka menghormati institusi itu sendiri, dia akan rujuk, dia orang akan dengar juga. Kalau kata ada nasihat tertentu, benda ni mungkin memakan masa. Tetapi kalau kita rasa macam nak selamat, kau buat tu lara, kau buat tu haram, tak payah. Tapi apa kesan dia? Kesan dia, orang sebegini akan semakin jauh daripada agama. Dan kemudian kita tak boleh nak baiki dah keadaan tu. Jadi banyaklah benda-benda yang kadang-kadang kita terpaksa untuk
melangkaui apa yang sepatutnya dilakukan, nak menyelami masyarakat. Sekarang ni kalau dengan suasana yang pelbagai persoalan yang muncul sekarang ni macam-macam, tapi manusia tak akan pernah berhenti. Kita tengok kadang-kadang fatwa tu apa, takkanlah nak kena keluarkan fatwa bagi setiap isu. Oh, kalau minum arak tu, kenapa tak ada fatwa haram minum arak tu? Tak payah fatwa. Itu memang dah confirm benda-benda macam tu haram. LGBT, mana fatwa LGBT, benda tu semua dah confirm haram. Tu tak payah nak fatwa ni nak keluar kalau kita ada isu, kita ada kekeliruan, isu-isu semasa. Sebab tu kind of agak brilliant bila mana Sahibus Samah dibahagi kepada, kalau kita tengok kan ada tahqiq masail, dia ada apa lagi? Bayan linnas, dia ada lagi apa lagi? Irsyad apa? Irsyad fatwa. Bayan linnas atau salah yang paling basic. Ini isu-isu yang simple, yang dah disebut juga dalam kitab-kitab dulu dan mungkin berulang kali ditanyakan. Naik atas lagi irsyad fatwa ni mungkin perbahasan yang lebih mendalam sikit. Tahqiq masail ni lebih kepada isu-isu yang memerlukan kepada penelitian, yang sebahagiannya memerlukan keputusan daripada fatwa-fatwa, isu-isu yang nawazil, isu-isu yang semasa. Isu yang semasa ni bukan mudah tau. Kadang-kadang kita fikir kan, kadang-kadang masuk dalam fatwa. Antaranya kan kita tahu Abu Quran sekarang ni, Jabatan Agama ni, Quran ataupun buku-buku agama yang ada ayat Quran ni, dia akan bakar. Apa yang jadi? Dia akan lupus, dia akan buang kat laut. Jadi bila ada satu company introduce tentang satu teknologi, sebenarnya dua, yang mana teknologi ni very good, dia macam mana dia boleh tukar balik debu-debu tu yang dibakar, tapi dengan syarat debu tu tak dibakar yang mencemarkan alam sekitar, tapi dia ada dia punya mesin dia. Bila dia tak tahu dia ada kaedah dia, akhirnya menjadi debu yang sangat halus dalam mesin dia, dan debu tersebut boleh diproduce balik untuk menjadi barang-barang seperti rak, seperti meja. Kemudian lagi satu teknologi pula, dia boleh nyahkan dakwat-dakwat yang ada di dalam kertas-kertas ni, dan kemudian dia reproduce balik kertas tu menjadi satu kertas baru. Jadi diminta fatwa, kalau boleh tak kita gunakan Quran yang dah dibakar ini untuk digunakan dengan kaedah sebegini. Ini isu-isu nawazil. Kalau kita jumpa dalam kitab-kitab fiqah, dia akan cerita cara nak melupuskan, iaitu dengan bakar ataupun tanam. Jadi saya bagi tahu, kalau kita hanya jumut kepada sutur, kepada kitab-kitab yang tulis ni, kenapa ulama sebut bakar? Of course, orang merujuk kepada macam mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bakar Quran yang ketika itu menjadi isu. Kerana dia maksud tujuan dia adalah untuk nak hapuskan kita kata benda ni supaya tak dihina, ataupun mungkin ada orang terpijak. Sebab tu some ulama kata boleh ditanam juga. Tetapi kita tak semestinya akan stick kepada kaedah ni. Selama-lamanya kita kena bakar. Especially pada zaman sekarang ni yang sudah concern pasal isu alam sekitar. Lagi bertantan abu tu pergi buang dekat laut ataupun dekat sungai ke, yang akan lebih mencemarkan alam sekitar. Kita ada kaedah-kaedah baru. So kita kena willing to consider. Lepas tu kita kena tengoklah macam mana isu. Okey, kalau di-create semula tu, adakah dia membawa makna mushaf itu ataupun tidak? Macam mana lagi dengan isu Quran wakaf tu? Kena nak tengok dari sudut manfaat dia. Ada hukum-hukum ni secara asasnya ada dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah. Tetapi how kita nak tanamkan di dalam suasana sekarang, dalam keadaan sekarang ni, itu memerlukan daya kritis yang tinggi untuk kita memahami nas dan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab fiqh. Macam-macam lah isu-isu lain, yang mana isu-isu macam ni baru diputuskan untuk dicari fatwa. Isu-isu barang lah, isu-isu teknologi moden ni lah, rawatan lah, apa ini semua. Sebab yang ini masih lagi tak disebut. Isu-isu macam ni tak disebut dalam kitab-kitab fiqh.
Tapi dia ada prinsipnya, dia ada asasnya. So bukan mudah. Dan macam itulah, bila kita berada di situ, kita kena ingatlah hadis ni, laisal khabaru kal muayanah. Ini satu hadis yang kita kena pegang untuk kita faham dan kita telusuri betul-betul.